أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. Hadirin muslimin muslimat yang saya kasihi dan saya hormati, dan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan keampunan daripadanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, sama-sama Allah izinkan kita untuk bertemu kembali untuk menyambung tadabbur Al-Quran. Jadi haruslah kita yakini apa yang kita lakukan ni salah satu daripada amalan yang paling Allah suka. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi, yang mana saya pernah kongsi hadis tu, panjang hadis tu, iaitu tentang orang yang berhimpun dalam rumah Allah untuk apa? Dua perkara dia buat. Yasluna kitab Allah, membaca kitab Allah, tilawah. Yatadarasunahu bainahum, dan saling belajar tentangnya bersama mereka. Jadi Allah SWT menyukai amalan ni kerana apa? Tidak lain, apa yang kita lakukan semata-mata untuk mengambil ibrah daripada firman-Nya sendiri yang di dalam Al-Quran ini. Yang ini kita sambung surah kita, surah An-Nas, ayat yang ke 4, sambungan An-Nas ayat 4. Baik, kita baca dulu surah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kita dah bincang sampai ayat 3 tentang, jadi ini bahagian pertama surah An-Nas. Jadi dua bahagian, ayat 1 sampai 3, iaitu bahagian ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah, berlindung kepada Allah, yang mana Allah menyebutkan 3 sifat dia. Pertama dia Rabbin Nas, dan kedua dia Malikin Nas,
dan kemudian dia merupakan ilahin nas. Jadi dengan ketiga-tiga ini manusia Allah perintah untuk berlindung dengan Allah, iaitu kerana dia adalah Tuhan yang mencipta manusia ini dan yang memiliki raja kepada manusia dan sembahan kepada manusia. Jadi perkataan An-Nas ni yang kita belum bincang. An-Nas ni daripada perkataan apa? Nas kita kata apa? Manusia. Dia boleh ini perkataan An-Nas jadi ada beberapa pecahan root word dia lah yang boleh dibahagikan lah. Dia ada kata daripada Anisa. Hamzah, Nun, Sin. Daripada Hamzah ni. Jadi daripada istilah ni makna dia, maksud dia ramah, mesra. Jadi perlukan kumpulan, dia tak boleh hidup seorang-seorang. Pertama, makna dia daripada perkataan ni. Itu dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, Allah sebut dengan panggilan dia ayuhan nas. Buka surah 49. Ayat 13. Surah apa? 517. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua ada pasangan, iaitu lelaki dan perempuan. Dua kategori ini saja, lelaki dan perempuan. Dan kami jadikan kamu ada syu'uban. Syu'uban ni ada
Bangsa-bangsa, rumpun bangsa lah. Dan wa qabail, kabilah-kabilah yang lebih kecil daripada itu lagi. Dalam bangsa itu lagi ada dia punya rumpun-rumpun yang kecil lagi. Melayu saja pecah lagi kan. Jadi tujuan li ta'arufu, supaya kamu saling kenal mengenal, itu berurusan saling mengambil kelebihan di antara satu sama lain, saling mendapat manfaat daripada kelebihan satu sama lain. Jadi inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia daripada kalangan kamu di sisi Allah itu ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi di atas semua keadaan ini, jadi maknanya apa? Bangsa, laki, perempuan itu bukan ukuran. Itu bukan tak boleh jadi sebagai kata-kata perempuan lebih ni daripada lelaki kan, itu bukan ukuran di sisi Allah, tak ada pun. Ataupun syu'uban, bangsa ni lebih bagus daripada bangsa ni, tak ada juga. Ataupun apa kata, kecil lagi daripada kata apa, Melayu ada, dalam dia ada apa, Melayu ada Melayu apa, Banjar lagi, Jawa, apa tu panggil apa, suku kan. Suku kaum tu pula, suku ni lebih baik daripada suku ni pun tak ada, pun tak juga. Bukan itu sebagai satu bentuk kelebihan, sebab benda tu bukan kita pilih ke, kita usaha ke. Saya memang nak lahir, nak pilih sebagai bangsa Melayu, ada tak? Saya memang nak pilih sebagai India, ada ke? Jadi itu bukan bidang kita, itu pilihan siapa? Bila kita jadikan itu sebagai satu perbezaan, satu apa orang kata, ukuran untuk kata ni baik atau tak baik kan, dan kita cela mana yang ni, maknanya kita cela siapa? Allah. Jadi itu bukan. Sebab tu Allah kata semua tu yang menjadi ukuran Allah apa dia? Takwa. Siapakah yang paling takwa kepada Allah, itulah dinilai di sisi Allah. Jadi hal ni Allah nak banteras sikap yang buruk kepada yang berlaku pada musyrikin Mekah dulu, orang kafir dulu, yang mereka ni apa dia, berpuak-puak, bersuku-suku dan bangga satu sama lain. Jadi ini perlu dibanterah. Jadi sebab sifat manusia ni, inilah dia. Anisa ni maknanya dia memang perlukan. Tak ada pula dia ni lebih baik daripada kita. Masing-masing ada kelebihan yang perlu diambil dan dihargai. Semua saling menghargai satu sama lain. Sifat manusia macam ni antaranya makna dia itu. Jadi innallaha khabirun, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha dalam pengetahuannya. Baik. Pertama, dalam satu makna lah, jika manusia ni ingin daripada wazan ni. Ada satu lagi berperkataan nausun ni. Ini makna dia aktif, beraktiviti lah, aktif ataupun taharrak, bergerak. Aktif bergerak lah maksudnya. Mana dia ni? Jadi manusia perlu berjalan. Perlu benda tu. Memang kita memang macam tu. Umat yang macam tu. Dia tak boleh duduk diam. Dia mesti kena bergerak satu tempat ke tempat yang lain. Sebab tu Allah suruh kita bergerak dalam surah Al-Mulk. Ayat yang ke 15 kan. Surah Al-Mulk surah 67 ayat 15.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi ini untuk manusia apa? Boleh bergerak. Zalulan. Zalulan maknanya apa? Mudah, dihamparkan. Kita boleh lakukan aktiviti dengan mudah di atasnya. Famshu fi manakibiha. Maka bergeraklah, berjalanlah kamu di segenap pelusuknya. Wa kulu mir rizqi, dan makanlah apa saja yang dihalalkan, yang halal dan baik sebagai rezeki daripada Allah ni. Wa ilahin nusyur, dan kepadanya lah kamu, padanya lah apa? Apa? Kebangkitan nanti. Jadi ni satu lagi sifat kita. Manusia ni tadi dia sifat dia apa? Dia memang suka bergaul, mesra, ramah, memang macam tu. Yang kedua, dia memang suka beraktiviti ni. Okey. Jadi manusia dia macam tu. Dan yang ketiga, ini lagi satu. Satu lagi apa dia? Dan perkataan lebih kurang ni. Nasiya. Ni maknanya apa? Ni paling orang tahu. Selalunya orang nampak ni je kan? Apa ni? Lupa. Pelupa kan? Pelupa. Jadi ini sini Allah sebut sejak awal lagi. Pada surah 20. Ayat yang ke 100. Buka dulu surah Toha tu. Ayat 115. 115. Jadi ada berapa ni root word ya? 1, ada 2, ada 3. Dan manusia ni tu pecah root word ni 3 ni. Ada yang pandangan yang ni lah. Ada yang pandangan yang ni. Ada yang ni. Macam tu. Kata Anas tu daripada asal antara 3 kalimah ni. Okay, sekarang yang ni pula. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna. Dia tak jumpa lagi. Sekejap kita baca balik A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan demi sesungguhnya kami telah mengikat perjanjian kepada Adam sebelum ini. Apa dia janji dia? Jangan dekati pohon tu. Satu. Kan? Makanlah segala apa yang ada dalam syurga tu, tapi jangan hampiri pohon ni je. Itu satu. Lalu apa berlaku? Fanasiya. Lalu dia terlupa tentang hal tersebut. Ini antara sifat kita. Jadi lupa tu maknanya satu benda yang luar biasa, yang pelik ke normal? Normal.
Orang lupa itu rupanya normal. Cumanya bila itu penyakit kita lah, memang ada. Cuma jadi kita kena buat apa? Bila kita lupa, Adam lepas dia lupa, dia buat apa? Dia terlupa. Ha? Jadi benda ni memang ada kat kita. Tapi dia tak baik dekat kita. Faham? Dia tak boleh layan dia. Kita kena usaha untuk baiki benda tu. Jadi kerana kita ni lupa, Allah bagi kita apa? Kita lupa, Allah bagi kita apa? Untuk kita boleh cegah, boleh selamat kita daripada kelemahan kita ni. Kita kelemahan dia ni lah dia yang paling ketara kan. Jadi benda ni ada satu benda yang kita perlukan additional untuk kita jadi dapat kekuatan. Supaya kelemahan kita dapat tutup. Allah bagi apa? Allah pun bagilah peringatan. Quran ni lah peringatan ni. Ni lah dia. Zikrillah kan? Zikr. Quran. Ada Allah bagi kita ni. Jadi begitulah Adam. Dia daripada mula lagi. Maka ini menunjukkan dia akan berlaku pada bila Allah cerita ni maknanya apa? Terus berlaku sampai sekarang ni. Jadi fanasiya walam najillahu azma, dan kami tidak mendapati dia ada azam yang kuat. Dan ini tiga kategori insat nas ni daripada tiga kalimah ni lah. Dan sekarang kita nak masuk ayat kita. Saya bagi ni tentang An-Nas saja mula. Jadi daripada tiga ni kita boleh buat kesimpulan apa? Manusia ni dia asal dia dekat tak dengan Allah? Dia dekat lah. Allah cipta dia. Lalu semakin lama dia semakin jauh. Lepas Allah bagi dia bebas bergerak tu, akhirnya dia buat apa? Bila dia tak dekat dengan peringatan Allah, semakin lama dia semakin lupa, akhirnya dia makin jauh daripada pencipta dia. Sebab itulah kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-firman dia ni. Jadi sebab itu ada musuh yang akan halang kita daripada kebaikan ni. Dan dia tahu kelemahan kita apa dia? Antaranya itulah, lupa. Kita tengok surah 59. Oh, 59. Betul. Ayat yang ke 58. Ayat yang ke 19. Okey, muka surat 455. 544. 544. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Jadi Allah kata innal istahwadha alaihimus syaitan. Jadi manusia bila lama kelamaan ditinggalkan Allah, peringatan Allah ni, akhirnya syaitan berjaya kuasai dia. Istahwadha tu syaitan telah berjaya menguasai kita. Manusia ni, mereka syaitan. Lalu menjadikan apa dia? Penguasaan yang paling besar syaitan bila? Bila dia dapat jauhkan kita daripada peringatan Allah. Fa'ansahum zikrallah. Lalu dia telah menjadikan lupa kepada mereka ini akan peringatan daripada Allah. Peringatan daripada Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu akhirnya menjadi golongan syaitan. Bukan lagi jadi hamba Allah dah. Bila manusia lupakan peringatan Allah, dia bukan lagi jadi hamba Allah dah. Dia jadi golongan siapa? Macam mana tu? Kita golongan mana agak-agak? Rasa tak bila lama tak tengok Quran dekat raya kan? Golongan mana agak-agak ya? Pertengahan. Sekejap lupa, sekejap ingat. Ini berkaitan dengan ayat nanti kita nak was-was ni. Sekarang, jadi Allah kata apa? Siapa yang jadi hizbus syaitan? Apa ciri-ciri utama hizbus syaitan? Apa ciri utama hizbus syaitan? Lupakan peringatan Allah. Dia tak payah nak pakai celak macam syaitan tu ke, pakai baju syaitan, tak payah. Cukup tinggal Quran je, dah jadi dah. Macam mana? Faham? Macam mana tu? Jadi kita kena baiki keadaan ni. Jadi Allah kata inna hizbas syaitan, sesungguhnya golongan syaitan ini humul khasirun, rugi. Mereka lah orang-orang yang rugi. Baik, jadi itulah Allah sebut. Bila waktu ketika syaitan berjaya kuasai kita? Bila? Cuba baca ayat ni je. Kesimpulan dia dalam ayat ni, syaitan, bilakah syaitan telah berjaya kuasai kita? Lupakan apa? Allah. Macam mana lupakan Allah? Zikrullah ni maksud pokok dia kat sini lah. Apa terjemahan? Terjemahan dia kata? Zikrullah kat sini maknanya antara makna dia Quran tu sendiri. Al-Quran. Sebab tu dia guna bukan fi'il ni. Dia guna kata nama, zikra. Kalau kita kata lupa mengingati tu, ya tu zakarallah. Antara makna dia disebut macam ni lebih kepada satu kata nama perbuatan. Mengingati perbuatan kan? Terbitkan nama dia daripada perbuatan mengingati, terbitkan nama apa seperti kita panggil? Peringatan. Faham tak? Contoh lain apa? Turun perbuatan kan? Dia turun perbuatan. Kan? Dia menurunkan perbuatan tak? Okey. Terbitkan nama daripada perbuatan menurunkan tu kepada satu kata nama. Apa dia? Penurunan. Faham tak? Bahasa Arab ni masdar nama dia. Ni masdar. Masdar. Zikran ni masdar. Zakara yazkuru zikran. Masdar. Kata nama terbitan daripada perbuatan. Kalau fi'il madi disebut zakarallah, zakara. Kalau fi'il mudhari' dia kata yazkuru. Yang ni disebut apa? Kan lain tu. Jadi ada elemen berbeza. Itulah maksud yang lebih tepat lagi. Peringatan Allah ni banyak perkara yang boleh kita dengar dengan telinga kita, yakni Quran, ataupun boleh kita lihat dengan mata ni semua. Bentuk kematian dan sebagainya juga termasuk zikrullah juga. Jadi akhirnya manusia lupakan itu. Apabila syaitan dah kuasai mereka, bukti dia bila mereka tinggalkan peringatan Allah ni, maka menjadilah mereka golongan syaitan. Ingatlah golongan syaitan itu golongan yang sememangnya rugi.
Dalam surah 6 ayat yang ke 44. Jadi dengan kelemahan kita ni tadi kan, syaitan akan ambil kesempatan ni. Dia akan cuba untuk buat kita jauh daripada Allah. Tadi surah 58 ayat 19. Dan kemudian surah 6 ayat 44. Lihat, ketika mana manusia, apa punca manusia dapat istidraj. Ni satu lagi. Jadi, bila kita dikuasai syaitan rupanya, bila kita lupa Quran je, tak payah nak tunggu kita ni, apa kan, selalu saya sebut, rasa apa, rasa dia orang tengok saya je, ada syaitan. Tak, kamu tak peduli Quran dah jadi dah. Dah jadi dah. Sekarang ni tengok, bila pula apa punca manusia dapat istidraj. Istidraj ni apa makna? Istidraj apa maksudnya? Azab yang disangkakan nikmat. Itu istidraj. Ataupun azab yang dibaluti dengan nikmat. Dia azab tapi dibalut dengan nikmat. Faham? Itu istidraj. Istidrajnya azab tapi dibalut dengan nikmat. Nanti kita tengok ayat tentang istidraj yang lain. Okay, cuba tengok ayat ni. Punca manusia dapat istidraj apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Okey, boleh faham terjemahan dia? Cuba baca. Apa dia? Falamma, maka ketika mana, apa tu? Nasu makna apa nasu? Mereka telah melupakan. Mereka telah melupakan. Lupakan apa? Ma zukiru bih. Apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dalam ni semua penuh peringatan-peringatan tentang akhirat. Jadi siapa yang lupakan? Mereka lah kata. Tengok ketika mana manusia buat macam tu, terus dapat istidraj sebenarnya. Cuba perasan tak? Ya, istidraj. Jadi Allah kata apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka ke atas mereka semua pintu-pintu kesenangan dunia ni. Lalu hatta idza farihu bima utu. Memang sampailah mereka pun rasa seronok dengan apa pemberian yang mereka dapat tu. Jadi mereka sangka inilah kebaikan untuk mereka. Akhaznahum baghtah. Kami cabut nyawa mereka secara mengejut tiba-tiba. Fa idahum mublisun. Maka akhirnya mereka apa? Mublisun maknanya apa? Terdiam, tercengang, terkejut tengok. Tak boleh buat apa pun dah. Terkedu kan kita kata. Mublisu, itulah berputus asa lah manusia ketika saat tersebut. Jadi dua ayat ni dia ada dua. Satu dari sudut dunia. Tengah seronok-seronok tiba-tiba ada tak? Allah pun kejutkan dengan satu perkara. Akhirnya dia pun terkejut kan. Kalau hidup lagi, alhamdulillah, boleh taubat. Kalau hidup lagi, alhamdulillah, boleh apa? Ayat ni. Kalau ayat ni cerita masih kat dunia ni, masih hidup, mublisun ni maknanya dia terkejut, dia boleh taubat lagi lah. Tapi kalau ayat ni juga maksud dia kepada akhirat, maknanya dia dalam kubur lah, terkejut melihat keadaan sebenar.
Jadi apa punca manusia Allah kata Allah biarkan Allah buka segala pintu. Apa punca dia? Sebab apa? Sebab dia lupakan. Jadi ingat kalau kita biar je, rasa senang hati je, tinggalkan Quran, lupakan peringatan Allah, jangan rasa senang sangatlah. Maknanya, dan kita buat macam tu dalam keadaan kita okey je. Aku tak ni lagi okey pula daripada kita, kan, daripada orang yang taatkan Allah. Itu nama dia apa? Istidraj. Jaga-jaga. Jadi ingatkan kepada kaum kerabat kita yang dekat ni kan. Kita tak belajar pun macam ni pun, kaya lagi daripada ni kan. Tengok. Kalau macam tu lah ukuran kita kan. Maknanya kita lagi hebat daripada siapa? Abu Hurairah lah. Kan Abu Hurairah miskin je kan. Kamu lagi pandai lah, lagi bagus lah, lagi beruntung. Tak. Kita lebih pandai daripada Mus'ab bin Umair lah. Daripada Bilal bin Rabah lah. Tapi kita disebutkan radhiyallahu anhu, tak ada pun. Kan? Itu nama dia istidraj. Auzubillah. Cuba tengok contoh istidraj ni. Apakah alat, bahan ataupun istidraj tu punya, kita kata apa? Barang yang menjadi barang istidraj kita. Cuba tengok surah 9. Ayat 55. Allah kata jangan, Allah nak jaga kita daripada benda ni. 9 ayat 55. Atas sekali. Muka surah apa? 196. Istidraj ni kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jadi ini dua barang yang selalu jadi istidraj kepada manusia. Apa dia? Harta dan dia bangga dengan ni semua. Dia kata akhirnya dengan hal ni menyebabkan dia bertambah jauh daripada Allah. Dan orang yang ajak dia pula untuk kebenaran pula lebih rendah daripada dia dalam bab ni. Lagilah dia susah nak ikut. Kamu siapa nak nasihat saya? Kan? Jadi Allah kata apa? La tu'jibuk. Janganlah harta-harta mereka, hebatnya, banyaknya harta dia dan hebatnya kedudukan dia punya, keluarga dia, anak-anak dia semua dengan macam-macam yang mereka dapat mengagumkan engkau. Jangan. Ini semua satu bentuk istidraj. Jadi Allah kata apa? Innama yuridullah. Sesungguhnya tidak lain Allah bagi itu semua kat mereka ni. Kerana Allah nak apa? Liyu'adzibahum. Allah nak azab sebenarnya. Memang saja biar. Faham? Untuk azab mereka biha disebabkan harta dan anak tadi tu yang mereka tu menjadi azab kepada mereka. Fil hayatid dunya, sejak di dunia lagi. Inilah namanya istidraj. Azab yang disangka nikmat ataupun azab yang dibaluti dengan nikmat. Nampak hebat je, rupanya itu azab dia tunggu. Jadi akhirnya sampailah tazhaqa anfusuhum. Apa dia? Dan sehinggalah tercabutnya nyawa mereka wahum kafiru, dalam keadaan mereka terus kafir, tak sempat taubat apa dah. Inilah punca dia apa? Lupakan
peringatan, ya lupakan Quran. Jadi kita jangan biar sibuk semua. Ya, kerja-kerjalah, belajarlah Quran, bagi faham. Itu supaya kita tak terkena dalam ancaman-ancaman ni. Baik. Ha? Ha. Okey. Rugi masuk Quran, saya ingatkan dah banyak kali. Apa dia? Masuk rugi Quran. Rugi kalau bawa masuk rugi dalam Quran maknanya rugi apa? Rezeki kurang. Bukan. Apa rugi dalam istilah Quran? Dalam Quran, innal insana lafi khus, kan? Sungguhnya manusia rugi. Ala inna hizbash syaitani humul khasirun. Ingatlah sungguhnya golongan syaitan itu rugi. Apa maksud rugi dalam Quran? Rugi nanti bila kita tak belajar Quran, rezeki tak masuk. Ya. Di akhirat, apa yang rugi? Ya. Itulah maksud rugi. Kat dunia, kat dunia lalai, kat akhirat. Jadi maksud Quran kalau rugi, ya cerita tentang rugi ni untuk akhirat. Iaitu masuk neraka lah. Boleh rujuk dalam surah-surah lain. Antaranya surah Az-Zumar. Kita tengok surah 42 ayat 45. Surah 42 ayat 45. Alhamdulillah. Surah Syura ayat 45. Surat berapa? 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
Ala innal zalimina fi 'adzabin muqim. Dan engkau akan melihat mereka yu'raduna, dihadapkan kepada neraka itu dalam keadaan khashi'in. Apa dia? Tunduk, khusyuk, tunduk kerana takut. Minazul, kerana kehinaan. Yanzuruna min tarfin khafi. Mereka pandang neraka daripada mana? Macam mana? Dalam keadaan macam mana? Lesu. Lagi? Mana lain? Dia tak nak tengok. Tarfin ni maknanya tak sanggup nak tampak sebab ngeri sangat dalam tu. Tak sanggup tengok. Dia akan masuk dalam tu, tapi dia tak sanggup nak tengok. Itu maksud dia. Dia pandang sipi-sipi je. Takut sangat tengok. Faham tak? Inilah akhirnya berlaku pada orang yang kena tadi tu, yang lupakan peringatan Allah. Dulu dia seronok kan, dia bangga kan. Hari ni dia sendiri takut tengok tempat yang bakal dia duduki tu. Aku akan masuk sini. Kita kalau nak masuk rumah, kan beli rumah, kita nak masuk dalam tak tengok. Ini rumah tapi tak nak tengok. Tapi tu rumah kita. Agak-agak macam mana? Ngeri ke tak ngeri? Saya tak ada pilihan. Ini rumah saya, tapi saya tak sanggup nak tengok rumah saya. Pernah tak fikir? Jadi kita rebut rumah yang tu. Biar rumah yang betul-betul baik untuk kita tu. Jadi, sedangkan dahulunya barangkali orang ni semua, rumah bukan main besar. Ni, dalam ni. Kan tadi, dengan harta dan anak semua hebat-hebat. Tapi rupanya nanti saat ni, kiamat nanti apa? Rumah dia sendiri pun dia tak sanggup nak tengok. Sebab terlalu seksanya di akhirat ni. Jadi apa kata orang beriman? Ini barulah orang beriman menang ketika ni. Dulu mereka dia apa? Dihina, dicerca kan. Tengok Nabi dan para sahabat ni. Sekarang akhirnya ini apa yang mereka katakan. Ini kemenangan besar ketika ni. Wa qala allazina amanu, dan orang-orang beriman ketika ni berkata, bersuara dah kepada orang ni. Apa dia kata? Innal khasirin alladzina khasiru baru dia kata, rupa-rupanya sesungguhnya orang-orang yang rugi ni sebenarnya adalah orang-orang yang telah rugikan diri mereka dan rugikan keluarga mereka. Bila? Rupanya kat kiamat. Dulu rasanya orang beriman ni rugi kat dunia. Kan? Masa tu mereka ni lah tengok ada yang dibakar dan sebagainya kan. Rupanya kiamat ni baru perasan rugi sebenarnya ni. Sebab itulah masuk dalam akhirat, dia sebut rugi bila? Ya, ramai ada tak orang yang beriman dalam syurga tu, masa hidup dia kat dunia sengsara saja, nikmat apa pun tak ada. Ada tak? Ada. Kan? Ashabul Ukhdud. Hidup dia seronok ke sengsara? Dia lihat dari kacamata dunia, dia kena paksa terjun dalam api, parit api tu. Sumayyah siapa? Keluarga Yasir kan. Dia ni hamba. Masa hidup dia pun dia hamba kepada ni kan. Lalu bila dia beriman, dia diseksa lagi. Kan? Tapi lepas tu agak-agak hidup dia senang ke susah? Hidup dia tak sengsara dah lepas ni. Jadi apalah sangat. Itulah maksud dia. Jadi kita ni nak seronok tara mana sangat. Kan? Kat dunia ni. Sebab apa? Kat sini rupanya, kalaulah kita duk berebut-rebut sangat, tak dapat pun tak rugi. Itulah maksud dia orang nak ajar kita. Sini kalau kamu rebut sangat, tak dapat pun tak ada hal lah, tak rugi. Yang patut kamu rebut tu kat mana? Kat akhirat tu, sebab itu memang rugi sungguh. Tapi ramai duk kerja apa? Ayah pula, mak takut-takutkan anak tentang apa? Ayah mak pula takutkan anak tentang apa? Kan, raja, yelah. Kan, sungguh-sungguh. Bukan salah ni. Tapi kita nak kata mana yang patutnya lebih ditakutkan. Sampai akhirnya salah faham tu kan. Tengok apa berlaku. Jadi, ni nanti kamu ni nak kerja apa contoh kan. Nanti macam lah. Ya, betul. Salah satu tu ditakut-takutkan lebih daripada yang sepatutnya apa dia?
Ni takutkan azab ni. Kenalkan dia tentang azab Allah yang lebih dahsyat ni. Jadi Allah kata ala innal zalimina fi azabin mukim. Ingatlah semuanya orang-orang yang zalim itulah berada dalam azab yang mukim. Apa mukim? Dia berperkataan apa? Kita ni ada yang bermukim kan. Saya mukim kat sini maknanya apa? Memang duduk sini tetap dah lah. Itu mukim, dia dah bermukim dalam neraka ketika waktu ini. Baik, tengok lagi satu surah 39 ayat 15. Ayat 15. Surah 39. Apa dua ayat berapa tadi? 45 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Jadi maka fa'budu ma syi'tum min dunih. Apa dia? Maka sembahlah lagi. Pujalah, beribadahlah kamu, kan? Maka hambakanlah diri kamu kepada apa saja yang kamu nak selain daripada Allah. Nampak tak kalau saya sebut makna macam tu? Maksudnya apa? Maka perhambakanlah diri kamu kepada apa saja yang kamu nak selain daripada Allah. Nampak tak kalau saya kata macam tu? Maksudnya boleh jadi apa? Kalau kita kata sembah, nampak macam sembah berhala lah kan? Hari ni dia kena luaskan lagi ni. Hambakanlah diri kamu. Maksudnya kepada dinar ke, kepada dirham ke, kepada dunia ni ke, kepada siapa saja selain daripada Allah. Jadi hamba kereta contohnya. Berhabis-habis semuanya ada je dapat rezeki, habis kat situ je. Infak tak ada pun. Contohnya. Kan? Itulah hamba tu. Hamba apa lagi? Hamba mancing. Ya, habis semua kat situ. Tapi sedangkan agama tak dia ada bahagian kat situ pula. Sama. Jadi letaklah semua tu kat depan sampai akhirnya dia lupakan apa dia maksudnya. Kita buat semua benda tu dalam dunia ni, semua benda kita utamakan sehingga lupakan maknanya sedang jadi hamba kepada tu. Itu tanda dia. Jadi kita kata ni, bila tandanya saya jadi hamba harta? Bila mana saya sibuk dengan harta sehingga saya lupakan, maka ketika itu kita jadi hamba harta. Faham? Itulah dia. Semua benda tu akhirnya jadikan kita ni tinggalkan ni. Ya, kita sedang jadi hamba dia. Faham ke? Ada bantahan tak? Ada itu kita nak kena faham. Okay? Jadi Allah kata apa? Allah kata, Qul, ingatkan mereka ni yang buat macam ni, wahai Rasul. Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu sebenarnya adalah orang-orang yang rugikan diri mereka dan ahli keluarga mereka. Bila? Sama juga. Kiamat nanti. Sekarang tak rasa.
Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah inilah kerugian yang sangatnya nyata jelas sebenarnya. Antara contohnya ayat 12 ayat 16. Itu contoh. Baca sambung ayat 16. Lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Jadi antaranya, dan banyak lagi. Tapi ni antaranya Allah terus sebutkan, bagi mereka, di atas mereka ada lapisan api. Dan dari bawah mereka ada lapisan daripada api. Demikianlah Allah menakut-nakutkan menerusi bihi. Cerita pasal neraka ni kepada siapa? Hamba-hambanya. Ya ibadi fattaqun. Maka wahai hamba-hambaku, bertakwalah kamu kepada aku. Maka kita kena ceritakan perihal ni, takut-takutkan anak-anak ni, keluarga dengan azab neraka ni. Lebih takut daripada takut miskin. Takut-takutkan azab ni, kan? Lebih takut daripada takut tak dapat kerja. Jangan sampai yang itu takut mengatasi takut kepada azab Allah ni. Betul tak? Ya. Itu lebih takut pula daripada ini, yang lebih dahsyat ni. Terbaliklah. Maka itulah kita kena, ini satu bentuk apa sebenarnya, kesimpulan baik pada surah kita yang kita bincang, surah An-Nas bahagian keempat tu, ayat keempat. Inilah antara kerja syaitan, was-was tu. Was-waskan kita tentang kebaikan-kebaikan yang patut kita kejar, dia was-waskan kita. Itu sebenarnya was-was tu. Okey? Saya nak fahamkan maksud yang was-was yang lebih luas yang kita faham, maksud was-was bila? Time nak solat je. Kan? Jadi wuduk sah tak sah, baca apa? Ya, itu salah satu kecil. Itu yang kecil. Tapi kita sedang ibadah ni. Ni rupanya was-was yang di luar yang langsung menyebabkan apa? Kita terhumban dalam neraka. Yang itu mudah-mudahan Allah ampunkan lagi kelemahan kat situ. Tapi orang ni dia cinta nak solat. Ini yang mana was-was yang lagi dahsyat apa dia? Sampai dia tinggalkan semua perkara tu. Lagi besar kan? Lagi besar. Sebab itulah benda ni, itulah musuh kita syaitan tadi yang nak kuasai kita dengan cara, kita baca ayat 4 tu, min syarril waswasil khannas. Jadi kita mohon berlindung kepada Allah daripada sifat syaitan yang daripada jadi kita baca, kalau kita baca ni, qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas, tu part pertama. Part tu kita kata bi. Maksudnya kalau kita baca, ini nak faham secara sambungan dia, qul a'udzu bi rabbin, aku berlindung dengan Tuhan, lagi bi juga malikin nas, dengan juga Tuhan yang raja manusia. Kemudian bi juga lagi ilahin. Jadi perkataan bi tu link dengan sampai ayat 3. Faham? Perkataan bi, rabbi tu, bi tu, ba tu, dia link dengan ayat 1, ayat 2 hingga ayat 3. Ba ni maknanya ba lil musahabah, lil isti'anah, mohon perlindungan ataupun dekatkan diri kita. Sahabat, bersahabat, suhbah kan? Li tu maksud, bi kat situ maksudnya dekatkan diri kita kepada Allah yang ada 3 sifat. Kemudian qul a'udzu lagi, a'udzu kali ni tukar bukan bi lagi dah, pakai apa pula? Min. Nampak? Min tu huruf jar agak. Boleh faham? Macam tu. Jadi kalimah ni sebenarnya dia macam tu. Ni apa yang kita kata dalam ni, ikrar kita sebenarnya tajuk utama dia a'udzu. Ni tajuk dia. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Jadi berlindung, kita nak dekat dengan siapa nak berlindung? Cari lindung Allah. Jadi kita pakai kalimah apa? Bi.
B apa satu? Rabbin nas. Kemudian yang kedua, B lagi. Malikin nas. Kemudian yang ketiga, ilahin nas. Baik, ni pertama. Maka jalan dia nak dapat perlindungan, kita kena B ni apa? Musahabah. Jadi sahabat, dekatkan diri. Kena dekat dengan peringatan Allah, bukan hanya cakap-cakap je. Faham? B. Sifat dia macam tu. Bila sebut min pula, min ni hindarkan diri, nak kena lari jauh-jauh, larikan diri. Kita mohon perlindungan daripada syaitan, minta jauh. Tapi perangai kita ikut macam hizbul syaitan je, tinggalkan peringatan Allah. Agak-agak sampai tak doa tu? Tak dapatlah. Kita pun tak faham kita minta apa. Kan? Jadi min ni maksudnya ini jauhkan. Yang ni dekat. Dekatkan diri. Ini jauhkan diri. Lepas tu daripada tu hindarkan diri. Jadi qul a'udzu min syarri satu. Syarri wasi. Satu. Daripada syarril waswas apa? Keburukan al-waswas, bisikan, godaan-godaan. Al-waswasa ni maksudnya godaan-godaan. Jadi godaan ni bermula, waswasa ni sejak bila? Sejak daripada bapa kita lagi, Nabi Adam lagi. Kalau dalam surah 7. Tengok surah 7. Ayat Al-Khannas, waswasil Khannas. Surah 7 ayat 20. Al-A'raf ayat 20. Eh, 20. Nampak perkataan waswasa kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Jadi ayat ni cerita macam mana liciknya syaitan menggoda, waswas ni bergoda dengan licik, dengan halus. Jadi fawaswasa lahuma syaitan, lalu syaitan menggoda kedua-duanya dengan apa niat dia, tujuan dia liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, untuk menampakkan aurat kedua-duanya. Ini misi utama dia. Jadi saat dalam syurga ni apa? Semuanya
kedua-dua ni Adam dan Hawa ni aurat dia terlindung, tertutup. Jadi antara cita-cita utama dia nak aurat kita terbuka. Itu dulu. Dia sekarang berjaya tak cita-cita dia? Banyak ke sikit berjaya? Nampak macam lagi banyak kan kejayaan dia. Lebih banyak yang buka aurat daripada yang tutup. Sebab ni mula-mula sekali ni. Yang kedua, waqala, dan dia berkata, ni satu lagi. Cukup dengan itu, dan dia berkata kepada keduanya, ma nahakuma rabbukuma, tidaklah Tuhan kamu ni dia cegah kamu untuk dekat dengan pokok ni, melainkan sebenarnya apa dia? Dia tak nak kamu ni dua jadi naik taraf jadi apa? Jadi malaikat. Ataupun sehinggalah kamu berdua ni akhirnya kekal dalam ni. Jadi dia kata macam tu. Sebab kedua-dua ni tak ada dalam perjanjian. Syaitan dia pandai. Dua-dua tak ada dalam perjanjian. Yang ada dalam perjanjian hanyalah apa? Duduk makan je, kan. Sebut tentang kekal ataupun jadi macam malaikat tak ada. Di syaitan akan dipujuk kepada benda yang dia tahu kelemahan kita. Kita nak kesempurnaan. Jadi ini satu contoh. Jadi dia pun kata benda ni. Dan hal ni telah pun masuk dalam hati siapa? Sedikit sebanyak dalam hati Adam tu. Jadi, dan bahkan apa dia nak kuatkan lagi apa yang dia goda ni, dia bersumpah dalam ayat 21 tu, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi dia ni datang dalam bentuk ada taring semua ke apa? Tak. Baiklah, nasihat pun nasihat. Sesungguhnya aku ni, bahkan dia bersumpah demi Allah, dia kata, aku ni datang ni nak nasihatkan kamu betul-betul, tak ada apa-apa sebenarnya. Makan ni sebenarnya nanti kamu naik pangkat jadi malaikat, kamu boleh kekal dalam ni. Itu je sebenarnya, tak ada apa pun. Jadi manusia tadi apa dia? Lupa kan tadi kan, dia lemah. Jadi Adam ni maknanya apa? Alah, try sekali je pun. Kan? Kalau tak ada pun, jadi dia try sekali je. Akhirnya berlakulah apa yang telah pun berlaku. Itulah juga kita. Yang berlaku kepada manusia. Banyak yang terlanjur. Tapi Nabi Adam juga awalnya terlanjur makan buah. Lalu dia buat apa? Dia istighfar, dia tahu taubat. Jadi inilah yang menyelamatkan kita kembali. Iaitu istighfar dan taubatnya manusia ni. Baik. Itu antara ayat tentang was-was tu. Kita nak bincang waswasil khannas. Jadi daripada ranjang. Lah huma tu mereka berdua. Adam dan Hawa lah. La tu bagi mereka berdua. La tu maknanya kata-kata ni, dialog ni hanya dua orang tu je ada. Dua tu, masa ni siapa pun tak ada. Dua tu je. Jadi Allah nak bagi tahu inilah asas kepada tipu daya syaitan lah. Jadi kita belajar daripada asas ni, dan ini terus berulang tak sampai sekarang. Terus berulang. Sentiasa dia nak kita ni tadi aurat kan. Yang kedua, maksudnya juga dia nak telanjangkan maruah kita yang mulia ni. Itulah dia. Yang kedua, dia akan pujuk kepada satu benda yang bukan patut kita kejar. Allah tak suruh pun Adam kejar untuk jadi malaikat. Allah tak suruh pun Adam kejar untuk kekal kan. Tak ada sebut pun. Allah tak sebut. Tapi dia akan tanamkan benda tu. Akhirnya benda tu menyebabkan, itulah yang kita, manusia ni kan dia macam tak cukup je kan. Jadi sebab itulah kerja syaitan ni dalam surah 2, satu lagi 268 tu. Surah 2 ayat 268, simpulan dia. Syaitan akan buat manusia ni serba rasa tak cukup tentang dunia dia, tentang perkara yang sementara, tapi dia rasa tak cukup je. Akhirnya benda tu disibukkan. Benda penting dia akhirnya dia lupakan, dia tinggal. Ini memang itu strategi dia. Itu strategi syaitan.
Dan manusia memang seringkali terjerumus kepada perkara tersebut. Dan sebab itulah Allah yang Maha Pemurah ni timbal balik dengan kelemahan kita tu, Allah sebut dalam ayat tu juga. Kita tengok nanti. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dia ayat tu? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla. Maghfiratan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Jadi syaitan ni sentiasa akan buat apa dia? Kamu rasa fakir, rasa tak cukup sampai sudah. Dah kaya pun tak cukup lagi sebenarnya. Dia tak tengok pula orang lain yang lagi tak cukup daripada dia. Manusia akan sibuk buat benda tu. Itu. Dia akan janjikan kita ke fakir. Fakiran ni semua benda sebenarnya. Contohnya, ini kadang-kadang fakir ni kita nampak dari sudut harta, bukan. Maksudnya, contohnya orang yang menuntut ilmu. Faham? Ilmu tujuannya untuk buat apa? Apa tujuan tuntut ilmu? Nak amal, nak sebar kan? Tapi syaitan dia buat apa? Saya tak cukup ilmu lagi, tak cukup ilmu. Sampai sudah tak cukup ilmu. Belajar dah banyak dah. Tapi tak sampai-sampai, tak amal-amal lagi. Dia akan buat kita kumpul-kumpul. Itu sama juga. Itu antaranya juga maksud dia. Jadi akhirnya banyak benda yang sepatutnya penting, kita tak buat. Akhirnya jadi kerugian kat diri kita balik je. Dan wa ya'murukum bil fahsya. Dan akhirnya dengan sebab manusia bimbang hal tersebut, kekurangan tersebut, manusia sanggup melakukan perbuatan yang keji semata-mata nak dapatkan benda tu. Dia tak peduli dah. Sebab apa? Dia rasa dia berhak dapat sebab dia kurang kan? Memang begitu. Akhirnya, dan Allah kata apa? Wallahu ya'idukum maghfirah. Dan Allah tahu kenapa Allah kata maghfirah. Allah tahu kita ramai yang akan tercebur ke dalam benda ni. Akan terjerat dah ni. Tapi Allah kata apa? Aku janjikan kamu bila terlepas kamu ingat balik aku. Kamu kan lupa. Ingat balik dan istighfar balik. Allah, aku janjikan keampunan kepada kamu selama mana kamu hidup ni. Kita sentiasa terjebak, kita patah balik. Macam itulah hidup kita. Pusing macam itulah. Jangan tinggal teruslah. Kita sentiasa kena lazimi peringatan ni. Dan wa fadla, dan kurniaan dia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Baik, jadi ini pertama kita berlindung kepada Allah daripada apa? Bisikan jahat syaitan yang al-khannas. Okey, ringkasnya al-khannas ni maksud dia, al-khannas ni dia hadir ketika lalai daripada peringatan. Al-khannas ni dalam surah lain, dalam surah At-Takwir ayat 16 tu, al-jawaril khunnas. Jadi bintang yang datang bila malam dia datang, siang tak ada. Tak nampak kan? Waktu malam ada. Siang cerah tak ada pula. Maksudnya syaitan ni masuk khannas ni dalam tafsir, iaitu dia datang ketika mana? Kita tengah berhibur dengan main, memang ketika itulah. Tengah lalai. Ketika kita lalai daripada peringatan Allah, maka dia akan datang was-was tu. Dan saat bila kita ketika hadir, dia akan menghindar ataupun hilang ketika kita mengingati Allah.
Dua benda ni lah. Itu maksud Al-Khannas. Jadi ingatlah, bila bisikan ni datang, godaan datang, ketika kita lalai. Ketika kita ingat, belajar sekarang ni kan, ya, kita rasa kuat, betul. Ini juga dirasai oleh siapa? Sahabat nama dia Huzaifah. Ketika dia belajar dengan Nabi dan dia rasa syurga neraka dekat depan mata dia. Bila dia balik rumah aja, jumpa anak isteri dia, dia lupa rasa macam, jadi dia pun keluar rumah, dia kata, "Oi, nafaqah Huzaifah, nafaqah Huzaifah," dia kata. Ya Allah, Huzaifah dah munafik ke ni? Huzaifah dah munafik tadi. Jadi Abu Bakar tanya dia, "Kenapa ni?" "Tadi aku masa dengar tazkirah Nabi lagi baca Quran ni, Nabi sebut ni, rasa semangat ni. Bila balik rumah je hilang semua benda tu." Itulah kita. Betul tak? Rasa macam tu tak? Masa kelas semangat tak? Jagi kan? Buka WhatsApp. Kan? Ketika itu, bila kita layan benda tu, datang apa? Kat diri kita. Itulah maksud dia. Jadi macam mana nak tangani, nak selamatkan diri daripada was-was? Sentiasa dekat dengan jaga diri kita daripada kelalaian tu. Itulah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Ya. Boleh baca sebagai doa perlindungan. Baca sendiri ya. Dia sebenarnya setiap masa lah boleh baca. Dia tak ada ikat mana-mana, mutlak, bacalah. Memang dia bagus untuk kita. Adalah dalam sunnah-sunnah Nabi, kalau kita kata dalam sunnah Nabi, Nabi ajar baca lepas solat, baca. Sebelum tidur, baca. Zikir pagi petang, baca 3 kul ni kan. Cumanya dalam sebelum solat tu, tak adalah dalam ajaran. Nabi ajar suruh wajib baca, kalau tak baca tak berdosa pula, tak. Tapi kita nak baca umum, mutlak, tak ada, silakan. Bacalah. Sebagai ta'awuz kita kepada Allah. Itu. Adalah iftitah tu kan. Ta'awuz kita tu. Boleh lah. Begitulah maksud dia. Cumanya janganlah sampai mengganggu orang lain lah nak baca ketika tu. Jadi itu boleh nak baca umum lah. Sebagai doa yang umum. InsyaAllah. Okay. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al